roh ataupun nyawa perniagaan tu adalah marketing. Okey. Jadi marketing merupakan satu ilmu yang luas. Kalau di dalam internet, marketing merupakan satu ilmu yang luas. Sebab itu kalau tengok di peringkat awal, saya sangat mencadangkan, kalau kawan-kawan nak mulakan perniagaan online, contohnya katalah di dalam GDI ini, letakkan 1 hingga ke 10 gunakan secara offline. Itu adalah peringkat untuk kita belajar convincing power. Macam mana kita nak convince seseorang face to face, secara berhadapan. Itu sangat penting. Kerana katalah kita pergi kali pertama, kita jumpa dekat kawan, kita terangkan, ini satu produk, saya jual satu produk bla 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 bla. Kita cerita kat dia, dia kata tak nak lah, ataupun tak apalah lain kali lah, ataupun saya tak berminat. Sedangkan anda bawa satu produk yang sangat-sangat menakjubkan. Sekiranya orang tu tak nak beli, bukan produk tu yang tak baik, cara penyampaian kita kurang berkesan. Apa yang perlu dilakukan, balik rumah, kaji kenapa saya jual barang tak laku. Kenapa kawan kita tak nak terima barang yang saya jual. Balik, fikir, kaji kenapa cara penyampaian kita tak baik. Selepas itu buat appointment kali kedua dengan orang lain pula. Buat presentation dengan cara pembaharuan yang kita pelajari dekat rumah tadi. Cuba. Kalau tak jalan, bukan barang tak baik, cara kita masih belum sampai tahap yang sempurna. Balik kaji. Saya bagi contoh beberapa orang yang sangat hebat di dalam dunia internet marketing, di dalam dunia marketing ini. Okey. Contoh macam Zig Ziglar, Anthony Rubin. Anthony Rubin tu dia jual barang, tuan-tuan. Dia jual apa pun laku. Kalau dia jual rumput pun boleh laku. Sebab apa? Sebab dia mempunyai kepakaran meyakinkan orang lain. Kalau dia bagi ceramah sekarang ni, kalau tak salah saya, 1 jam orang kena bayar $10,000. 1 jam nak dengar nasihat dia, bagaimana dia boleh begitu hebat. Ramai orang memuji dia. Dia kata, Encik Anthony, you are so great, God bless you, Tuhan merahmati kamu, dia kata. Kerana kamu dilahirkan begitu hebat, mempunyai gaya percakapan yang mengkagumi. Bila Encik Anthony cakap aja orang semua yakin. Lepas tu Anthony Rubin gelak. Dia balik rumah, dia gelak. Dia kata orang mengkagumi kehebatan saya. Orang ingin kehebatan saya. Orang ingin cara saya bercakap. Orang ingin cara saya meyakinkan orang. Tapi tak ada seorang pun yang ingin menghabiskan masa seperti yang saya lakukan selama setahun, pergi dengar ceramah Zig Ziglar. Selama setahun ulang-ulang balik ceramah Zig Ziglar, dia kata. Selama setahun tiap-tiap malam saya akan bangun pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, rakam suara saya dan lihat di mana kesilapan saya bercakap. Selama setahun saya lakukan perkara yang sama. Orang tak nak buat, orang nak hanya kehebatan. Zaman susah orang tak nak, orang nak hasil dia je. Ini yang berlaku sekarang. Sebab itu saya mencadangkan pada diri saya dan pada kawan-kawan. Yang pertama, dari 1 sampai 10 downline, buat secara offline. Jumpa depan-depan dengan kawan-kawan. Cuba terangkan, cuba buat presentation tentang produk tersebut. Tengok sama ada laku tak laku. Kalau tak laku, bukan produk tak baik, kita yang tak baik. Balik kaji, di mana silapnya. Rakam suara. Saya yakin suara yang kita dengar apabila kita rakam dengan suara yang kita dengar daripada mulut kita sendiri langsung tak sama. Kadang-kadang bila kita dengar sendiri suara kita sendiri gelak, kita sendiri malu. Itulah suara yang orang lain dengar. Tapi kita tak nak kaji benda tu. Cuba dapatkan. Kalau tak jadi seorang, balik rumah kaji. Kenapa suara saya, kenapa cara saya meyakinkan orang tak boleh? Apabila sudah boleh meyakinkan orang dengan praktis tersebut, barulah kita pergi ke peringkat kedua. Gunakan email marketing. Target. Kali ini saya dah ada 10 orang downline. Daripada 11 ke 50, saya nak dapatkan downline secara email marketing. Try hantar email. Orang buka atau tidak email kita. Kalau orang tak buka email kita, bukan email kita tak baik, kita punya ayat dalam email tu tak baik.
Kalau email yang pertama kita hantar orang tak buka, hantar email yang kedua. Kali ni tukar pula ayat. Katalah tajuk dia ubat kuat. Siapa buka email ni akan terus jadi kuat. Tengok hantar email tu, orang buka ke tidak email kita tu. Kalau orang tak buka, maksudnya tajuk tu mungkin tak betul. Tukar tajuk. Siapa tengok email ini terus jadi kuat. Tengok orang buka atau tidak. Ataupun mungkin tajuk dia apa khabar. Kita panggil Ali, apa khabar? Kita baru je kenal Ali tu, nampak dalam email CC, nampak nama dia. Kita cuba, Ali apa khabar? Tengok dia buka atau tidak. Saya yakin Ali apa khabar tu 10 kali tinggi possibility dia untuk orang buka daripada kita promote something. Itu email marketing. Macam mana saya tahu? Saya dah buat. Dah berpuluh-puluh, beratus ribu saya hantar email. Saya tahu mana yang okey, mana yang tak okey. Tapi kita pernah cuba atau tidak? Kita kena cuba dapatkan. Sehingga downline yang ke-50, direct sponsor, kita cuba dapatkan secara email marketing. Pergi di dalam YouTube, pergi di dalam Google, boleh cari contoh-contoh email yang baik-baik, yang hebat-hebat, yang boleh kita pelajari dan boleh kita tiru. Itu pun kita perlu ambil masa untuk belajar. Perlu ambil masa. Apabila kita dah yakin ayat-ayat yang kita keluarkan power, ayat yang kita keluarkan boleh meyakinkan orang lain, baru pergi ke langkah ketiga, autopilotkan perniagaan kita. Bagi perniagaan kita boleh bergerak sendiri. Macam mana? Mungkin kita boleh buat satu video YouTube yang sangat bagus. Kita letak dalam YouTube, kita letakkan kita punya link. Apabila orang masuk ke dalam link kita, okey, autoresponder akan mengambil alih untuk mendidik dan memotivasikan orang tersebut, ataupun mempromosikan setiap hari selama mungkin 60 hari ataupun 80 hari. Semua tu akan diambil alih oleh sistem. Semua itu itu baru dinamakan autopilot. Mungkin kita gunakan pay per click. Kita gunakan pay per click, kita bayar 20 sen dekat Google ataupun dekat Facebook ataupun dekat mana-mana company yang menganjurkan pay per click. Kita bayar, kalau satu klik kita bayar 20 sen. Baru orang buka website kita. Kalau dia register ataupun subscribe, barulah Aweber ataupun autoresponder akan mengambil alih tugas tersebut. Baru dinamakan autopilot. Ataupun kita boleh elankan dalam surat khabar. Selagi elan tu ada di dalam surat khabar, selagi itulah perkara itu menjadi autopilot. Dia akan bergerak sendiri. Tetapi ke setiap level tersebut, kita perlukan kemahiran dan memerlukan masa untuk belajar. Jangan offline kita tak expert, kita terus nak pergi autopilot. Ini serupa macam kita ada anak lahir, baru 3 bulan kita paksa dia belajar berlari. Apa hasil dia? Selama 2 bulan, setiap hari kita ajar anak kita yang berusia 3 bulan tu berlari. Kita paksa, kita rotan dia sikit supaya dia boleh berlari. Kita ingin memecahkan rekod. Rekod pertama dalam dunia, umur 3 bulan dah boleh lari. Apa hasil dia? Selepas 2 bulan anda melatih, anda akan give up. Antak engkau lah, engkau nak lari-larilah. Tak nak, penat aku mengajar. Tiap-tiap hari, pagi, petang, siang, malam suruh engkau lari. Engkau tak nak, antak engkau. Kita give up, isteri kita give up, benarnya anak kita pun give up. Baru 3 bulan kita nak ajar dia berlari. Jadi kita cuba memecahkan proses yang sepatutnya. Kita memecahkan dia punya path, dia punya jalan tu. Kita nak lompat, nak shortcut, tak boleh. Kita tanam benih dengan harapan besok dia nak kena berbuah dah siap. Tak boleh. Kita tak boleh break the normal process. That is a universal law. We cannot break the universal law. Okay. Jadi saya punya cadangan, jangan skip latihan-latihan ni. Dapatkan secara offline, kemudian baru secara email marketing, kemudian baru kita move secara autopilot. Dan cadangan saya yang seterusnya, masa kita belajar tu, kalau kita nak belajar buat secara autopilot, luangkan masa satu-satu. Kalau kita nak belajar email marketing, luangkan masa satu-satu. Kalau belajar email marketing sahaja dulu. Jangan waktu kita belajar email marketing, kita nak belajar YouTube. Kita tengah belajar email marketing, kita nak belajar Facebook. Kita tak fokus. Bila kita tak fokus, sana kita akan dapat sikit, sini kita akan dapat sikit, situ kita akan dapat sikit, sinin kita akan dapat sikit, situn pun kita akan dapat sikit. Jadi sana sikit, sini sikit, sana sikit. Jadilah pepatah, a lot of people know a lot of thing but master of nothing. Ramai orang tahu banyak perkara, tapi satu pun tak master. Tak ada satu pun yang hebat. Jadi buat satu perkara tu fokus. Fokus, jangan melencong sana, melencong sini. Apabila kita melencong, kita akan dapat terlencong. Buat satu-satu. Dah apabila kita mahir secara offline, baru kita pindah secara
email marketing.